tuan-tuan, maka untuk lebih baik berdasarkan riwayat lain, iaitu sapulah kalau ada kesempatan, sapulah sebanyaknya begini, tarik balik ke depan, 1, 2, 3. Itu basuhnya. Semua kena. Kerana apa? Kerana Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tak silap saya, atau Imam Muslim, Nabi kata apa? Setiap umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya yang terpancar akibat kesan wuduk. Maka siapa yang nak banyak cahayanya, luaskan lagi tempat basuhannya. Tuan-tuan basuh situ aja, daripada kecil sampai besar, cahaya tu keluar gitu. Tuan-tuan basuh macam ni, cahayanya macam Dragon Ball, tuan-tuan. Mana tu? Okey. Okey dah? Okey. Haji Mustafa, Cikgu Mustafa ada ke? Oh, okey. Lama tak jumpa, tuan-tuan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey, tuan. Jadi sapu semua adalah yang terbaik. Tapi kalau tidak ada kemampuan, maknanya mungkin apa ke tuan-tuan susah, dapat sikit, sapulah sikit untuk sah. Tapi sebaiknya sapulah semua, cahayanya nanti akan lebih bergemerlapan di akhirat. Nabi kata, kullu ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu'. Sesungguhnya setiap umatku akan dipanggil, diseru pada hari kiamat dalam keadaan anggotanya bercahaya-cahaya. Siapa nak di akhirat nanti cahayanya banyak, maka panjangkanlah wuduknya, banyakkanlah wuduknya. Jadi jangan terkedut, tuan. Basuh tu biar lebih sikit tak apa. Okey, batal ambil lagi. Okey, itu di antara amalnya. Baik. Setelah basuh kepala, thumma ghassala rijlaihi thalathan. Sayyidina Uthman pun basuh kakinya 3 kali. Basuh berkali, 3 kali basuh 3 kali. Wa yadaihi ila mirfaqaini salasan. Thumma qala. Tuan-tuan tengok, ini kata Sayyidina Uthman. Yang riwayatkan hadis ni siapa? Allah tak disebut pula. Okey, Sayyidina Uthman pun kata. Apa dia kata? Dia kata dekat orang sahabat yang ada. Dia kata, ataupun tabi'in yang ada dengan Sayyidina Uthman, dia kata apa? Man tawadda'a nahwu wudu'i hadza. Siapa yang mengambil wuduk macam aku ambil wuduk. Macam mana? Basuh tangan, kumur, basuh tangan, tapak tangan, kemudian kumur, masuk air hidung, basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, kemudian basuh kaki. Okey? Kata Sayyidina Uthman, siapa yang mengambil wuduk macam wudukku ini, macam wuduk aku ini, kata Sayyidina Uthman. Thumma shalla rak'atain. Lepas tu dia solat sunat 2 rakaat. La yuhaddithu fihi ma nafsahu. Dia tidak dan tidak bercakap, okey, dengan perkara-perkara yang duniawi atau yang buruk, okey, pada dirinya. Maknanya lepas ambil wuduk dah, dia duduk terus ambil amal ibadah. Tak ada duduk nyembang kedai kopi, orang tahu atau apa tak. Terus solat. Katanya apa? Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Orang yang ambil wuduk macam ni akan lepas tu solat sunat 2 rakaat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Bahkan tuan-tuan, ambil wuduk dan sembahyang 2 rakaat inilah di antara amal yang terutama dilakukan oleh Bilal bin Rabah sehingga terompahnya dengar dah berjalan dalam syurga sebelum dia meninggal lagi. Kalau nak buat. Dalam riwayat lain, Sayyidina Uthman kata, siapa yang berwuduk dengan wudukku ini, maka akan keluarlah dosa-dosanya daripada anggotanya dengan akhir titikkan air. Maknanya basuh muka tu, macam wuduk yang sama, menitik, macam itulah dosanya mengalir daripada mukanya. Basuh tangan, menitik, macam itulah dosanya jatuh. Artinya apa? Kesimpulannya, wuduk yang sempurna menghapuskan dosa. Itulah maknanya. Wuduk yang sempurna menghapuskan dosa. Oleh itu saya seru kepada tuan-tuan semua dan kepada saya, kalau ambil wuduk tolonglah teliti. Jangan sambil luar. Kaki pun macam ni je. Dah Allah. Kalau teliti dan khusyuk pada wuduk, membantu khusyuk pada solat. Tapi kalau sambil lewa, solatnya pun nanti sambil lewa, tuan-tuan. Begitulah kesannya. Jadi tuan-tuan, ambillah teliti pada wuduk antara sebab penghapusan dosa. Boleh tuan, insya-Allah faham dengan baik dan tolong ambil. Saya pun nasihat diri saya, kadang-kadang kita nak cepat, nak kejar, imam tinggal rakaat ketiga dah.
Ada satu rakaat lagi. Oh, lajulah dia ambil. Cuk, cuk, cuk. Kan? Okey. Tetapi tertib ambil wuduk itu adalah sangat penting untuk diperhalusi dengan baik. Selesai. Ada soalan? Oh, dua tu. Bagi Haji dulu sebab dia sebut tu. Silakan. Ya. Ayo. Ya. Tak ada masalah nak buat. Cuma macam saya sebut tuan-tuan, jangan kita mengiktikadkan kerana maknanya mengiktikadkan kata mesti buat macam ni, kena buat macam ni supaya dapat hapus dosa macam tu. Nak buat je. Kerana apa? Kerana Quran itu memang digalakkan untuk dibaca. Betul tak? Dibaca Quran, buat. Yang tak nak, terserah, sudah. Okey, faham tak? Nak baca, tak ada. Macam tuan-tuan baca Yasin ramai-ramai, baca surah Kahfi ramai-ramai, hari ini baca Qul Huwallahu ahad ramai-ramai. Sama je konsepnya, konsep yang sama. Okey? Cuma jangan selama kalau hadis tu kuat, maka tuan-tuan boleh beriktikad fadilatnya seperti itu. Tapi kalau macam dikhilafkan ulama, ya ke tidak ke, tuan-tuan ambil je amalan itu, tuan-tuan serahkan pahalanya pada Allah. Apa yang Allah nak bagi, serah pada Allah. Okey, kita jangan mengejar yang itu sangat kerana itu diselisihi ulama tentang makna fadilatnya tadi. Okey, tapi nak buatlah tuan-tuan. Okey, serah. Silakan, ada soalan lain, Haji. Sekali dengan telinga tu masak mana? Baik, terima kasih. Sekali? Sandaran dia. Maknanya basuh telinga sebelah je. Sebelah lagi tak basuh. Asing tu maksudnya macam mana? Oh, tak buat macam ni. Basuh sini, lepas tu basuh sini. Okey, faham kan. Baik. Hadirin yang dikasihi sekalian, dah nampak dah hadis ni kan? Ada basuh telinga tak? Tak ada kan? Tak ada. Jadi sah tak wuduk macam ni? Sah. Baik, mana datang basuh telinga? Perbahasan ni panjang tuan-tuan. Saya sebut senang je. Bukan senang, ringkas. Senang pula, ringkas. Dalam mazhab Syafi'i kita belajar daripada kecil lagi. Membasuh telinga adalah sunat daripada sunat wuduk. Kita pun tanya ustaz, dekat sini mana basuh telinganya? Nampak tak? Maka Imam Syafi'i dan ulama dalam mazhab Syafi'i macam mana boleh datang basuh telinga? Kerana bukan Sayyidina Uthman punya hadis, sahabat lain punya hadis. Sahabat lain punya hadis, sahabat juga meriwayatkan dengan basuhan telinga. Bukan telinga je, ada beberapa riwayat sebut 3 kali, sebut 2 kali. Hatta telinga, maknanya, dan hadis itu tuan boleh jumpa banyak hadis tu sabit daripada Nabi dalam Sunan At-Tirmizi. Kalau saya rasa dekat sini ada buku Bahrul Madhi, ada tak? Dekat sana. Pergi buka Bahrul Madhi, jilid yang pertama dan kedua. Jilid pertama, pergi dekat bab wuduk, buka, memang ada hadis tentang basuhan telinga yang dipakai, maka basuhan telinga itu adalah sabit dilakukan. Cuma kenapa Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mengatakan kenapa tak wajib walaupun ada hadis? Kerana Sayyidina Uthman yang riwayatnya sahih daripada Muslim menyebutkan ini je sah dah. Maknanya tambahan itu adalah sunat. Faham tak? Nampak tak? Jadi itulah kaedah macam mana datangnya sunat. Boleh? Faham? Faham? Jadi tambahan sunat. Bila sunat basuh telinga, maka yang dalam mazhab Syafi'i itu bahaslah bab sunat tu dah panjang dah lah, dah telinga banyak, dan mereka meletakkan basuhnya sekali itu adalah yang terbaik. Walaupun basuh begini dan begini, hukumnya tidak mengapa, tetap dikira basuh telinga. Tetap dikira basuh telinga. Okey? Yang perbezaan makruh tu tuan-tuan, apabila kita melakukannya lebih 3 kali membazir, ataupun tak buat 3 kali, 2 kali je. Menyalahi sunnah, sama ada sekali yang wajib ataupun 3 kali yang diulang oleh Sayyidina Uthman, tapi dibuat 2 kali. Okey, tapi yang buat 2 kali pun panjang perbahasannya, dibincangkan oleh Syekh Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Madhi. Jadi kalau nak Haji suka nak telaah lebih dalam, saya cadangkan pergi kepada Bahrul Madhi jilid yang pertama. Panjang dibahaskan. Oh, masa dah habis. Allahu akbar. Okey kan? Jadi masa pun dah habis. Ada 2 minit lagi. Itu azan KL ke azan Bota? Okey. Baik, seterusnya. Boleh ya? Satu lagi? Ke soalan? Tinggal 2 minit je ni. Macam ni pula. Ada soalan? Nas? Tak ada?
Adakah mesti? Keperluan, perlu tak? Tuan-tuan, adakah perlu ketika solat sunat taubat kita ingat dosa-dosa kita? Jawapannya, dapat ingat itu adalah yang terbaik. Kerana maksud taubat itu adalah menyesal. Kalau kita tak ingat, kita tak menyesal. Maka dengan kita hadir kerja. Tapi kalaupun tidak, tuan-tuan, Allah lebih mengetahui tentang dosa dan kesalahan kita. Dengan itu kita diampunkan Allah. Kalau dapat hadirkan, baik. Kerana apa? Kerana lahirnya penyesalan. Nabi sebut dalam hadis, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Menyesal tu taubat dah. Jadi kalau kita dapat ingat kesalahan kita, lalu kita menyesal, itulah jadinya akan taubat. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala yang pertama, anda ada kesilapan dan kesalahan. Dan saya mohon minta maaf kepada tuan-tuan, anda ada kesilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah ajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Dan Allah kurniakan kepada kita amal yang soleh. Dan Allah sentiasa bukakan kepada kita kefahaman. Sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.